Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ni dengan baju Melayu je lah Jumaat kan. Tapi Alhamdulillah bersama dengan sahabat pendengar nak tahu baju Melayu warna apa, kena tengok di FB IKIM FM saat ini. Terima kasih kepada anda yang mengikuti secara langsung di radio dan juga di FB IKIM FM. Tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Untuk bahagian kedua tentang Al-Quran dan bukti saintifik bersama dengan Cik Mustaqim. Mungkin awalan ini sebab minggu lepas kita dah bawakan salah satu perkongsian kita tentang salah tanggapan kita berkenaan dengan Al-Quran dan juga sains ini, bagaimana ianya dijadikan sebagai bahan untuk membuktikan pula kan. Bukannya sains tu membuktikan, bukannya Al-Quran tu membuktikan sains, tapi sains tu membuktikan Al-Quran pula kan. Tapi ni itulah kadang-kadang ada salah tanggapan seperti itu. Tapi ni awalan untuk minggu ini, apa yang bakal kita kongsikan menerusi Al-Quran dan bukti saintifik ini? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Yati kerana mengacarakan program Sains Islam ini. Yang saya hormati para pendengar yang sedang menonton sama ada di FB ataupun yang mendengar di corong-corong radio IKIM. Betul. Moga apa yang kita bincangkan setiap minggu dapat memberikan manfaat kepada kita sedikit sebanyak. Tak banyak pun sikit jadilah. InsyaAllah. Kita menyambung perbincangan kita daripada minggu lepas, Al-Quran dan bukti saintifik. Minggu lepas siri 1, minggu ni siri 2. Kalau kita boleh imbas balik, minggu lepas kita bincang tentang macam mana salah satu idea untuk nak menyepadukan sains dan Islam itu dalam kaedah dengan melihat keberadaan Al-Quran melalui fakta sains. Kita dah jelaskan bahawa dia punya idea dia atau gagasan utamanya ialah untuk dengan membuktikan fakta yang dinyatakan Al-Quran yang telah diturunkan 1400 tahun dahulu, dengan ada penemuan saintifik membuktikan kebenaran Al-Quran yang dalam turun itu, maka ia dilihat dapat mengangkat kewibawaan Al-Quran itu sebagai satu kalam yang benar. Itu dia punya gagasan dia. Meskipun kita dah jelaskan, meskipun dari sudut corak penyusunan dan penyampaian dia dilihat sangat ideal, boleh mendekatkan orang bukan Islam kepada Islam. Bahkan kita yang Islam ni pun dengar rasa macam takjub, terkesima. Tapi kita telah ulas bahawa sains Al-Quran itu, ia bukanlah buku sains. Ia bukan buku fizik, bukan buku matematik, bukan buku kimia, bukan buku biologi. Ia adalah satu mukjizat yang bertemakan hidayah. Jadi gaya bahasa dia gaya bahasa yang pelbagai. Dia tidak semestinya hendak memenuhi kerangka bahasa saintifik. Kita kata dia ada ayat-ayat yang pendek-pendek macam Qul ya ayyuhal kafirun pendek-pendek, Qul huwallahu ahad ayat pendek-pendek, dan juga ada ayat-ayat yang panjang. Dan juga ada gaya bahasanya yang untuk orang awam, yang bahasa dia kita boleh faham. Sekali baca dah faham. Tapi ada ayat Quran lain yang memerlukan tafsiran para ulama, memerlukan kemahiran bahasa, kemahiran sejarah yang tinggi. Jadi sudah tentu benda-benda yang pelbagai ini tak dapat nak ditafsirkan oleh satu bidang saintifik sahaja. Betul. Macam kita kata minggu lepas contoh, kita kata percakapan kita sebagai orang awam, kita kata tengah hari rambang, matahari terpacak ni, ataupun nanti bila dah senja matahari terbenam. Kalau ikut nak dinilai melalui sains, memang salah percakapan tersebut. Tapi percakapan tersebut kita terima sebagai percakapan orang common, orang awam. Kita dah biasa, kita faham. Ya, kita faham bahasa tersebut. Begitu juga Al-Quran, bukan semuanya kita boleh kita boleh nilai dengan kefahaman saintifik. Jadi insya-Allah kita akan telusuri dengan lebih lanjut apakah kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku sekiranya kita terlampau hendak menggunakan sains untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sebenarnya kita dah faham ia satu kitab yang benar, dia tidak perlu bergantung kepada apa-apa pun. Kita dah diingatkan
Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tiada keraguan pada Al-Quran itu. Masya-Allah, betul-betul. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi inilah yang kita nak kena ada persepsi yang betul berkenaan dengan Al-Quran, dan juga dalam masa yang sama kita mendalami sains untuk kita lebih memahami dan juga sebagai instrumen untuk kita lebih menguatkan keimanan kita. Dan cuma itulah, apa bentuk kesilapan? Dapat sebut tadi tentang kesilapan kan, kita nak tahu jugalah apa bentuk kesilapan yang mungkin berlaku dalam usaha kita nak menilai Al-Quran dari sudut saintifik ni. Okey. Bila kita kata kesilapan ini, bukanlah kita nak kata orang tu tersilap ke apa. Dia mungkin salah lah, bukan gitu. salah, dia mungkin sedikit kecuaian. Sekiranya tidak berhati-hati, boleh menyebabkan kita merendahkan nilai Al-Quran itu. Ataupun sekiranya ada orang-orang yang berniat jahat, dia akan gunakan tersebut untuk memesongkan. Ataupun ada orang-orang yang bukan Islam, yang dia ada niat yang tidak baik, dia akan gunakan benda tersebut untuk mengatakan bahawa Al-Quran ini tidak benar. Ya Allah. Contohnya kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, minggu lepas kita bagi contoh surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tentang kejadian manusia. Kalau kita boleh imbas balik, dalam ayat tersebut disebut tentang beberapa peringkat kejadian manusia. Antaranya nutfah, iaitu air benih, alaqah, darah beku, mudrah, seketul daging pada kadar yang boleh dikunyah, yang kecil, dan tulang yang dibaliti daging. Dan dalam kalau kita tengok dalam ayat tu, Allah mengatakan Allah ciptakan air benih, kemudian daripada air benih itu Allah jadikan sebuku darah beku. Daripada darah beku itu Allah ciptakan daging, Allah jadikan darah beku itu seketul daging yang pada kadar boleh dikunyah itu, yang disebut sebagai mudrah. Kemudian Allah ciptakan mudrah itu, dia kata tulang, jadikan tulang, lepas tu tulang yang dibaluti daging. Jadi nak katanya tulang yang dibaluti daging itu lahmun. Lahmun itu otot yang membaluti daging. Jadi ada beberapa perkara yang boleh disentuh kat sini, tapi kita ambil satu contoh saja tentang kejadian tulang. Kalau kita belajar tentang anatomi ataupun belajar tentang biologi lah secara umumnya, kejadian tulang itu ialah dia dari dalam lahmun, otot itu, tulang itu dia memejal. Dia muncul dan memejal dari dalam otot. Dia terbentuk dari dalam otot. Ya, dia memejal, solidify. Jadi, kalau kita nak bandingkan dengan fakta dalam Al-Quran ini, bukanlah tulang itu jadikan kemudian ada otot yang membaluti, tapi dia keluar dari dalam lahmun itu. Jadi, kalau kita ingin membandingkan itu, kalau ada orang yang melihat, orang kata, Al-Quran ini tidak benar. Tapi macam kita kata, tidak boleh untuk kita menjadikan sains itu untuk dijadikan penanda aras kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini bukan buku sains untuk menceritakan fakta sains. Allah nak ceritakan kekuasaan dia, macam mana dia jadikan kita ada dijadikan pada air benih, kita ada tulang, ada daging, ada otot. Cukup setakat itu. Kalau itu pun tak cukup untuk menjadikan kita ini tunduk kepada Allah, maka kita ni jadi orang yang ragu-ragu kepada Allah. Sepatutnya benda tu kita perlu jauhkan. Itu satu contoh tentang kita kata yang kejadian manusia. Kita ambil satu lagi contoh tentang, minggu lepas kita bagi juga contoh tentang kejadian tentang sifat bulan yang memantulkan cahaya matahari. Yang kita kalau kita sebut dalam kita tengok dalam Al-Quran, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, Allah kata maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Jadi dalam ayat ini yang kita sebut, minggu lepas kita dah sebut, siraj itu merujuk kepada matahari, ataupun dari segi bahasa dia merujuk kepada lampu yang membakar, macam torchlight tu, tapi terbakar. Dia macam memancar. Dan kemudian dia sebut juga qamarun, iaitu bulan. Dalam ayat ni disifatkan sebagai munira. Munira itu ialah satu jasad yang bersinar ataupun jasad yang memberikan nur. Jadi dalam proses untuk melihat dari neraca saintifik ini, pihak yang mereka ada yang nak membuktikan Al-Quran melalui saintifik ini mentafsirkan nur itu sebagai cahaya yang dipantulkan. Biasa. Cahaya yang dipantulkan. Maka dengan ini seolah-olah dia kata
Al-Quran ni dia mengetahui sifat bulan yang memantulkan cahaya. Masya-Allah. Tapi kesilapannya ialah, kecuaiannya ialah kalau kita teliti pentafsiran nur itu sebagai cahaya yang dipantulkan adalah tidak tepat. Sebabnya kalau tengok pada kamus-kamus Arab, cari dalam kamus saraf sekalipun, nur itu tidak pernah ditafsirkan sebagai cahaya yang dipantulkan. Dia hanya cahaya sahaja. Bukannya disebabkan ada pantulan atau sebagainya. Itu yang pertama. Dan dari sudut lain, kalau kita tengok sifat 99 nama Allah, An-Nur, cahaya. Dan kalau kita lihat pula dalam ayat 46 surah Al-Ahzab, Nabi Muhammad Allah nyatakan dengan sifat Siraj. Kalau dibuat secara perbandingan, adakah layak Allah itu nur sebagai cahaya dipantulkan saja, manakala Nabi Muhammad sebagai sumber cahaya? Maka dari sudut akidah tu jadi macam tidak sesuai. Mana mungkin Allah itu sebagai cahaya yang dipantulkan sahaja. Jadi kat situ kita tengok macam ada tidak tepat dalam usaha nak membuktikan Al-Quran melalui sains. Kerana itu kita kena berhati-hati. Kita kena lihat Al-Quran itu dari sudut temanya sebagai tema hidayah, memberikan kita petunjuk. Bila kita nak buktikan Al-Quran melalui sains ni, kita seolah-olah nak tanam keraguan pada diri kita. Sebaliknya sepatutnya kita kena yakin bahawa Al-Quran itu memang benar. Cumanya kebenaran Al-Quran itu tidak boleh dibuktikan melalui sains semata-mata. Dia kena ada banyak cabang-cabang ilmu yang lain. Boy, kena hati-hati kan, kena berhati-hati, masya-Allah. Tapi yalah, sains pun membantu tapi taklah semuanya hanya daripada saintifik itu sendiri, masya-Allah. Dan kat sini kita nak tengok macam mana sebenarnya adakah Al-Quran perlu sentiasa dilihat secara saintifik kan? Kadang-kadang ada orang macam tu, dia nak perlukan saintifik sahaja, dan kita akan kongsikan lepas ni macam-macam lagi macam gaya pemikiran yang diperlukan untuk kita menyatu padukan hujah sains dan Al-Quran pun kita nak kena tahu macam mana sebenarnya kita nak menyapadukannya, ada integrasinya tu kita akan kongsikan lepas. Kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, tekan butang share di FB masing-masing, insya-Allah moga-moga memberi manfaat untuk sama-sama kita faham berkenaan dengan Al-Quran ini sendiri. Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya, matanya asyik nikmati pesona karya Tuhannya. Ada juga melihat mawar tak seindah rupa, walau dihadirkan kepadanya yang terindah. Apakah benar atau sememangnya begitu? Sering persepsi mengganggu tindakanmu. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, duka dicerita, realiti indah dunia tak sekadar kau tanggapi. Ada yang berkata pada petir yang menyambar, bencana. Tak semua derita melukai dirimu, sering persepsi mengganggu tindakanmu. Mungkin impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Lihatlah dunia
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama Menerusi Perkongsian Sains dan Islam bersama Encik Muhammad Mustaqim Malik, Pegawai Penyelidik di Pusat Kajian Sains Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bila kita bawakan untuk bahagian kedua, Al-Quran dan bukti saintifik, ada yang tanya, adakah sebenarnya Al-Quran ini perlu sentiasa dilihat saintifik, Encik Mustaqim? Okey, kita memang tidak boleh nafikan. Dalam Al-Quran ni memang ada menceritakan fenomena-fenomena alam. Betul. Fenomena alam ni kita boleh katakan sebagai fenomena saintifik lah. Dan perkara ini ditunjukkan dalam banyak ayat Al-Quran. Kalau kita boleh tengok satu contoh, misalnya dalam surah Al-An'am ayat 99 yang bermaksud, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir buah yang bergugus. Dan dari pohon-pohon tamar, iaitu kurma, dari mayang-mayangnya kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan juga. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita kat sini, kalau kita boleh faham dari sudut saintifiknya, kita mengkaji memang air hujan yang diturunkan itu memang menjadi sumber kepada banyak hidupan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Even kita sendiri pun memerlukan air untuk hidup. Betul. Jadi itulah antaranya perkara-perkara yang kita tengok disebutkan dalam Al-Quran dan kita kaji dari sudut saintifik. Tapi bukan untuk kita bandingkan dapatan kita itu dengan Al-Quran. Itu dia punya limitasinya. Sebab kalau kita cuba bandingkan, kita seolah-olah ingin membuktikan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu dah bagi kita petunjuk. Kenapa pula kita nak buktikan petunjuk tu? Betul. Dan kemudian, namun kita juga dah beritahu sebelum ini bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat yang bertemakan hidayah. Selain daripada perkara-perkara berkaitan fenomena alam yang Allah nak tunjukkan kepada kita di sekeliling kita, Allah juga tunjukkan perkara-perkara yang bersifat ghaib, benda-benda yang bersifat metafizik. Contohnya seperti syurga, neraka, roh. Kalau perkara-perkara macam ni, macam mana kita nak buktikan? Kan? Kerana itu yang ini yang kita kena letak keyakinan pada diri kita, kita kena percaya. Ini berkaitan dengan ghaib. Ada juga perkara-perkara fizikal yang di depan mata kita yang berlaku yang tidak sama aturannya dengan kefahaman kita. Contohnya apa? Contohnya kelahiran Nabi Isa AS yang dilahirkan tanpa ayah. Masya Allah, betul. Kalau kita tengok, kalau kita nak bandingkan, kalau memang kita nak mencari keselarian dengan sains, memang tidak selari. Takkan jumpa. Kerana kalau ke dalam sains memang satu zurat itu hendak dilahirkan mesti mempunyai ibu dan ayah. Gabungan. Tapi tidak sama dengan kejadian Nabi Isa AS. Ataupun yang kedua, kita tengok Allah memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Kalau kita tengok perjalanan satu malam daripada bumi ke langit, hanya satu malam. Kalau dari sudut fiziknya, dia melampaui batas masa, melampaui batas kita punya jisim, kita punya jarak masa. Maka benda itu kalau nak dikaji dari sudut saintifik memang nampak macam mustahil. Tapi benda itu memang berlaku. Masya Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim, contohnya Nabi Ibrahim AS yang tidak terbakar apabila dicampakkan ke dalam api. Ini sedangkan fitrah ataupun aturannya kita tahu dari sudut sainsnya api itu membakar. Suhunya panas, boleh membakar. Tapi tidak terjadi kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi nak katanya kat sini bahawa Al-Quran ada unsur-unsur saintifik yang kita boleh lihat pada alam sekeliling untuk kita tingkatkan keimanan. Bukan untuk kita bandingkan dengan Al-Quran. Bukan untuk kita bandingkan faktanya Al-Quran. Tapi untuk kita meningkatkan keimanan. Dan pada masa yang sama terdapat juga perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran yang kita memang takkan dapat dicapai dengan akal fikiran kita. Sebab tu mukjizat ini dari segi bahasanya ialah melemahkan supaya bila kita tengok tu kita tunduk
Masya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul Masya Allah. Alhamdulillah hari ni kita dapat ilmu yang sangat baik bila kita sebut tentang Al-Quran dan bukti saintifik dan bagaimana ianya bergerak sebenarnya dalam kehidupan kita. Cuma itulah kita nak tahu macam mana gaya, sebab kita bila ni kita memerlukan satu proses pemikiran kan. Macam mana gaya pemikiran yang diperlukan lah dalam kita nak menyepadukan ataupun nak mengintegrasikan hujah sains dan juga Al-Quran itu. Okey. Kita kata tadi sains ini bila ialah satu ilmu yang kita gunakan untuk kita memahami alam, untuk kita memahami aturan alam. Kita faham bahawa bila bumi ini menghadap matahari, berlakunya siang. Itu aturannya. Kalau bahagian tidak menghadap matahari, berlakunya malam. Itu aturannya. Begitu juga kita memahami, contohnya macam kita cakap tadi pasal api. Dia punya aturannya ataupun fitrah yang Allah jadikan pada api itu suhunya panas. Kalau tersentuh kertas terbakar. Kalau api menyentuh ais mencair menjadi air. Dan kalau kita letak tangan kita ke api, panas, sakit, terbakar tangan kita. Nah, jadi macam mana kita nak menserasikan fitrah api ini dengan peristiwa dalam Al-Quran yang Allah sebut, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Sejuk pula api. Sampaikan kerana sejahtera. Maksudnya kalau tak memang teruklah. Ibrahim selama ini kita tak pernah jumpa lagi api yang sejuk. Tak pernah jumpa. Sangat bercanggah kan. Sangat bercanggah dengan kefahaman sains kita. Jadi macam mana kita nak menserasikan kedua-dua ini? Kita hendak perlu meletakkan satu pemikiran bahawa api ini dijadikan oleh Allah. Dan aturan api membakar itu, fitrah api itu juga dijadikan oleh Allah. Sekiranya api itu dia boleh patuh kepada arahan Allah untuk membakar, maka sudah tentu aturan yang diciptakan Allah itu juga patuh kepada Allah untuk tidak membakar. Jadi ini satu benda yang kita kena letakkan pada pemikiran kita, bahawa setiap yang dijadikan oleh Allah, dia akan patuh pada Allah. Bukan dia jadikan aturan itu dia statik macam tu. Kalau akhirnya satu hari nanti Allah takdirkan satu aturan itu akan berhenti, maka berhentilah. Dan sekiranya macam kita kata, kalau dunia ini dah berhenti berfungsi, maka berlakulah kiamat kepada dunia ini. Dan itulah akhirat daripada diri kita semua. Masya Allah. Maksudnya kita kena menginsafkanlah, sebab semua ini atas kadar kepatuhan kepada Allah SWT. Kalau satu hari nanti tiba-tiba bumi ini dah bukan tak nak patuh pada arahan Allah untuk berhenti, memang akan berhenti. Kun fayakun Allah kan. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini ilmu yang kita dapatkan untuk menginsafkan kita sama-sama bahawa Al-Quran dan bukti saintifik itu dia sekadar bukti saintifik yang sebahagian sahaja kan, membantu kita untuk faham tentang Al-Quran. Dan kita sampai hujung-hujung pertemuan kita pada kali ini. Mungkin di hujung ni ada titipan pesan-pesan daripada Cik Mustaqim sendiri bila kita bawakan tentang Al-Quran dan bukti saintifik kita. Silakan. Okey, baik. Kita dalam beberapa minggu ini kita dah membincangkan bahawa kesepaduan sains dan Islam itu amat perlu. Betul. Dan kita hendak menyepadukan sains dan Islam itu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita. Itu satu. Yang kedua, supaya Islam itu dapat memandu aktiviti sains ini. Namun pada masa yang sama, dalam kegairahan lah nak kata, kita bersemangat ni sebab memang tuntutan agama, kita tak nak memisahkan sains dan Islam, tapi kita juga perlu lakukan kesepaduan itu dengan penuh tanggungjawab. Betul. Kita tidak boleh hendak meletakkan ilmu sains itu sebagai satu penanda aras kepada semua ilmu yang ada dalam dunia ni. Kerana sains itu satu ilmu yang sentiasa berubah-ubah. Dia manusia mencipta metod untuk memahami alam, mencipta kaedah untuk memahami alam, mencipta alat untuk memahami alam. Kalau dulu kita tengok bintang macam tu je. Sekarang dah ada teleskop untuk tengok bintang yang lebih dekat. Maksudnya setiap masa manusia memperbaharui gaya cerapan melalui revolusi-revolusi. Ya, betul. Jadi maksudnya kefahaman manusia tentang alam itu sentiasa berubah. Betul. Tapi oleh itu ilmu yang sentiasa berubah ini tidak boleh untuk menjadi penanda aras kepada Al-Quran. Yang ilmunya mutlak, yang takkan berubah sampai hari kiamat pun. Masya Allah.
InsyaAllah. Masya Allah. Maknanya sebab itu kena pegang teguh pada Al-Quran. Betul. Macam mana ilmu yang datang pun kita kena selalu kaitkan dengan Al-Quran yang benar, yang tepat. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berkongsi untuk tajuk yang berbeza tapi yang pentingnya dalam kerangka sains dan Islam. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Encik Mustaqim. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.